Soalan ni agak dekat dengan saya sebab itulah perkara atau conversation saya sekarang. Dan apa nasihat saya kepada usahawan di luar? Nombor satu, kita kena faham dan tahu keadaan ni berlaku, dan kita kena mengambil strategi yang lebih agresif. Contohnya lebih agresif dalam pemasaran. Kenapa saya kata lebih agresif dalam pemasaran? Walaupun ada banyak situasi krisis dan bakal ada lebih banyak situasi begini, dalam pasaran masih ada lagi duit. Maksud saya, ada orang yang masih lagi ada gaji. Contoh, kaki tangan awam masih ada pendapatan. Ramai orang yang bekerja di GLC dan swasta masih lagi ada pendapatan. Dan kita pernah buat pengiraan, kalau di pihak kaki tangan awam, mereka ni mempunyai 1.6 juta kaki tangan awam. Kalau mereka gaji dia adalah 2,000 average sebulan, bermaksud setiap bulan mereka dibayar jumlah lebih kurang 4 bilion gaji sebulan. Bermaksud mereka akan berbelanja duit ni. Dan bagi kita yang berniaga, kita kena tahu, oh, ini sasaran orang yang mempunyai kewangan yang akan berbelanja. Mungkin akan ada yang belanja banyak, ada yang belanja sikit, tapi kita kena agresif dalam marketing untuk buat mereka ni pilih produk kita atau perkhidmatan kita. Dan on the other side, kita juga kena kawal kos kita. Kita kena kawal perbelanjaan kita supaya kita lebih bersedia menghadapi saat-saat krisis yang dijangkakan akan lebih hebat atau lebih teruk daripada sekarang. Semua orang mungkin boleh menjadi founder, tapi ada dua jenis founder. Founder yang ada duit, founder yang tak ada duit. Ataupun founder yang not found lah. Saya panggil founder not found, dia tak ada duit. Jadi saya tak kisah sesiapa pun nak jadi founder. Sesiapa pun boleh mulakan perniagaan. Which satu benda yang perjuangan saya selama 15 tahun Rishworks ni pun nak mengajak orang berniaga. Tetapi saya melihat ramai orang berniaga tidak ada ilmu, menyebabkan mereka sengsara. Kesian, dia sengsara. Mungkin dia buat duit sekejap, lepas tu dia buat duit dia tak buat duit, sales dia drop, kemudian dia merana, dan kemudian bisnes dia pun tutup atau dia tukar perniagaan lain dan dia struggle. Bagi saya, dia buang masa. Saya ada terlalu ramai orang yang saya bimbing bermula dengan kami dari kosong. Alhamdulillah, ada juga struggle dia, tetapi sebab dia belajar dan dia dapat atasi masalah-masalah dia dan capai. Contoh Sabella 100 lebih juta dah 3 tahun dah. SKV 100 lebih juta Alhamdulillah. Noraisa doing like 40, 50, 60 million. Noma apa lagi? Banyak sangat brand ni nak sebut. Bukanlah mereka tak ada cabaran, tapi bila mereka ada ilmu, ada guidance, mereka dapat atasi. Tapi kita sediakan program-program ni untuk persediaan menghadapi 2023 krisis. Macam mana nak handle? Saya fikir benda yang paling utama adalah kita kena fokus dengan apa misi, matlamat. Kenapa saya bermula? Rishworks bermula kerana saya nak bantu kawan saya yang ada masalah dalam perniagaan, tak reti buat marketing, tak reti manage business. Saya guide dia. Kemudian dia bawa kawan-kawan dia, sama ada masalah marketing, tak reti manage business dia, dan kita bantu mereka. Dan bila kita buat macam tu, pelan-pelan makin ramai orang yang akan perlukan bantuan kita, bimbingan kita. So over the years, mereka yang dibantu, dibimbing ni ada result. Bila dia ada result, kita nampak kejayaan mereka, kita tahu kita beri impact kepada usahawan dan ramai orang. Yalah, kita pun dah lebih 1 juta lebih orang kan yang dah hadir kelas kita, yang dah capai juta ni pun Alhamdulillah ramai, beberapa ribu orang. Jadi kita tahu impact kita. Bila kita tahu kita ada impact, kita memberi manfaat, saya fikir kecaman tu tidaklah menjadi isu. Kerana kecaman dia boleh jadi dua perkara. Satu, menjadi asbab kita buat lebih baik. Nombor dua, dia menjadi satu peluang untuk kita menyampaikan tentang apakah perjuangan kita. Mungkin dia tak tahu pun apa yang kita buat, dan kita yang gagal sampaikan. Yang okey, kalau ada haters, pertama saya nak cakap terima kasih. Sebab guru saya pesan, orang kalau tak suka kita, ataupun orang tak tahu atau dia benci kita, tak suka kita lah, tak suka kita, bagi saya dia adalah satu, katalah dia kata-kata buruk pada kita, dia ada doa kepada saya, doa, ataupun dia adalah kata-kata yang menjadi kebaikan kepada saya. Jadi saya cakap terima kasih atas doa ataupun kata-kata yang tak baik dan menjadi kebaikan kepada saya. Mungkin saya banyak dosa, mungkin saya ada banyak kesilapan. Yang kedua adalah saya fikir sayangnya mereka, kalaulah saya boleh berikan mereka ni doa, saya nak doakan mereka ni berjaya dunia, berjaya akhirat. Yang ketiga adalah saya harap mereka cuba melihat atau mengetahui seseorang tu dengan lebih baik, dengan lebih dekat, untuk nak tahu sebenarnya apa dia buat, kenapa dia buat macam ni kan, instead of kita just label seseorang begitu saja. Overall lah, for the past these few years, saya bersyukur sebab dengan haters, kata-kata orang lah membuatkan saya nak lebih baik dalam apa yang saya buat. Atas kata-kata orang lah yang menyebabkan saya nak berusaha untuk bantu lebih ramai orang. Itu buat kita nak buat lebih baik lah, nak buat lebih baik dan bantu lebih ramai orang, insyaAllah. Terima kasih banyak.
Apa yang saya nak tinggalkan adalah satu perjuangan. Sebab semua anak didik yang saya bimbing usahawan ni, kebanyakan mereka ni adalah bukan berniaga saja, tetapi berjuang untuk menaikkan taraf ekonomi agama, bangsa dan juga rakyat Malaysia. Legasi saya adalah saya nak lebih ramai orang yakin ataupun membina perniagaan. Sebab bangsa saya dulu, masa saya dulu lah, orang kata orang Melayu ni tak boleh berniaga. Orang Melayu ni kalau berniaga ni gagal. Orang Melayu ni hanya boleh kerja macam tu je lah, tak boleh bisnes. Tapi Alhamdulillah hari ni selepas 15 tahun, hampir 15 tahun kami, ternyata orang kita boleh berniaga kalau mereka ni ada bimbingan. Alhamdulillah. Dan hari ni kita tengok orang kita berniaga, ada billboard, iklan radio kita tapau, TV juga kita, dan ramai yang dah pergi ke luar negara. Bermaksud itu satu legasi yang saya nak lihat lebih ramai orang kita boleh berniaga, kaya, berjaya dunia akhirat, berzakat, bersedekah dan bagi manfaat lebih ramai orang, insyaAllah.